Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 26 Mei 2024. Sejumlah 15 juta ringgit diperuntukkan kepada Sabah bagi meningkatkan kadar sara diri SSR daging lembu menjelang tahun 2030. Peruntukan itu disalur Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Timbalan Menteri KPKM Dato' Atta Joseph Koro berkata, peruntukan itu dijangka mampu meningkatkan SSR daging lembu daripada 8% kepada 25% bagi Sabah. Ia juga disasar meningkatkan SSR daging lembu nasional daripada 15% kepada 50%. Peruntukan disalur kepada anak syarikat kerajaan negeri iaitu Sawit Kinabalu melalui program pengukuhan keterjaminan makanan 2024. Ia akan dilaksana dengan mengoptimumkan penggunaan tanah melalui projek ternakan lembu bersama Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, kita telah serahkan peruntukan sebanyak 15 juta ringgit kepada Sawit Kinabalu untuk membeli 1,660 ekor lembu yang baru daripada Australia yang dijangka sampai pada bulan Julai ataupun Ogos tahun ini. Melalui program ini, Sawit Kinabalu akan mulakan satu program biak baka untuk menambahkan lagi populasi mereka untuk mencapai sasaran 25,000 ekor lembu di kawasan ternakan integrasi. Dato' Atta ditemui media selepas menyampaikan replika cek kepada Ketua Pengawal Peladang 1 Kumpulan Sawit Kinabalu, Abdul Halim Alimuddin di Pusat Internet Perpustakaan Mini Ladang Sungai Balung, Tawau. Abdul Halim mewakili pengarah urusan Kumpulan Sawit Kinabalu, Victor Ationg. Ketika ini, Sawit Kinabalu memiliki kira-kira 14,000 ekor lembu sekaligus menjadikannya antara penternak lembu terbesar di Malaysia. Sementara itu, projek ternakan lembu integrasi akan dilaksana bakal mewujudkan sekurang-kurangnya 350 peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Mereka juga berpeluang mempelajari bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertanian serta menjadi ejen perubahan untuk menarik minat para belia menceburi bidang ternakan. Program memasyarakatkan koperasi terus giat dijalankan di seluruh negara. Ia bertujuan membudayakan koperasi sebagai penggerak pembangunan keusahawanan desa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict berkata, agensi di bawah KUSKOP bersedia membantu memberi bimbingan kepada masyarakat untuk menjayakan program berkenaan. Antaranya Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Institut Koperasi Malaysia IKMA. Ini peranan kementerian dan agensi-agensi seperti SKM dan IKMA. Ianya tidak harus berhenti setakat kita memberi kempen galakan, beri pendaftaran dan harus terhenti, tidak. Ianya satu perkhidmatan sepanjang masa. Selagi koperasi itu wujud, selagi itu bantuan dan perkhidmatan bimbingan perlu disalurkan. Datuk Ewan ditemui pemberita selepas merasmikan program membudayakan masyarakat berkoperasi peringkat Zon Tengkurus sempena perayaan Kaamatan Kampung Tengkurus, Kota Belud. Jumlah koperasi berdaftar di seluruh negara juga terus meningkat sejak program tersebut diperkenal. Sempena majlis ini, Datuk Ewan yang juga adun kedamaian menyalurkan peruntukan khas menteri berjumlah RM50,000 untuk menyelesaikan masalah paip yang dihadapi penduduk Kampung Tengkurus. Beliau turut melancarkan jualan madani. Hubungan diplomatik Malaysia-China terus diperkukuh melalui kerjasama strategik dalam pelbagai bidang. Konsep Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ yang diperkenal kerajaan membuka lebih banyak potensi kerjasama dua hala. Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu, Dr. Huang Shifang berkata, kedua-dua strategi pentadbiran itu menghasilkan tadbir urus pembangunan industri baharu yang lebih cekap. Beliau berucap dalam majlis sambutan ulang tahun ke-50 penubuhan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China.
Lawatan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China tahun lepas mencapai satu kesepakatan penting bersama Presiden Xi Jinping iaitu membina komuniti China-Malaysia bagi masa depan bersama serta memimpin hubungan ke fasa baharu. China menjadi rakan dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun berturut-turut dengan jumlah perdagangan mencapai 1,338.3 bilion yuan pada tahun lepas. China turut memutuskan dasar pengecualian visa jangka pendek dilanjutkan hingga 31 Disember 2025 kepada rakyat Malaysia. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO akan mendirikan Akademi Pemeriksaan dan Kuarantin China di Kimanis. Ia sebagai usaha menyokong hala tuju kerajaan negeri membangunkan ekonomi Sabah. Akademi ini akan membantu usahawan-usahawan kita untuk hantar produk-produk mereka, testing, mencapai standard dan piawaian negara China supaya lebih mudah kita ekspor ke negara tersebut. Itu salah satu yang utama. Haizar ditemui media dalam SEDCO Golf Challenge. Menurut Haizar, SEDCO juga dalam proses membangunkan sebuah kilang simen di Tonggott yang merupakan kilang simen kedua syarikat milik kerajaan negeri ini. Apabila siap kelak, kilang tersebut mampu menstabilkan harga dan bekalan simen di Sabah. Setakat ini, SEDCO merupakan antara syarikat berkaitan kerajaan GLC yang mampu membayar dividen kepada kerajaan negeri selepas mencatat keuntungan kira-kira 30 juta ringgit tahun lalu. Sementara itu, seramai 128 pemain golf daripada pelbagai agensi dan rakan strategik SEDCO menyertai kejohanan ini. Antaranya Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam dan Timbalan Speaker Dun Sabah Datuk Alhambra Tun Juhar. Seramai 63 bakal haji dari Putatan antara kumpulan pertama jemaah haji Sabah yang akan bertolak ke Tanah Suci 31 Mei ini. Kesemua mereka dinasihatkan menjaga kesihatan masing-masing agar segala urusan haji berjalan lancar. Saya ingin berpesan kepada para jemaah haji untuk menjaga kesihatan mereka daripada sekarang sehinggalah apabila tiba di Mekah, sehinggalah hari wukuf di Arafah nanti. Semoga segala perjalanan dan urusan ibadah haji mereka dipermudahkan dan diterima serta dikurniakan haji mabrur. Datuk Shah Helmi yang juga ahli Parlimen Putatan ditemui RTM selepas majlis penyerahan sumbangan kepada bakal jemaah haji Putatan di Masjid Daerah. Sementara itu, beberapa bakal haji yang ditemui melahirkan rasa syukur kerana menerima panggilan haji tahun ini selepas bertahun-tahun menunggu. Perasaan terharu dan sedih dan syukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah pada saya sebagai tetamu Allah pada tahun ini. Dengan isteri saya memang rasa sangat bersyukur setelah sekian lama kita menunggu. Jadi saya telah menunggu untuk tarikh ini selama 16 tahun. Seramai 950 bakal haji Sabah terpilih menunaikan haji tahun ini. Mereka akan berangkat ke Tanah Suci Mekah secara berperingkat bermula 31 Mei hingga 3 Jun ini, melibatkan 6 penerbangan. Peluang menunaikan haji tahun ini wajar dimanfaatkan sepenuhnya oleh bakal haji Sabah untuk melipat gandakan ibadah. Untuk itu, bakal haji perlu memastikan tahap kesihatan dalam keadaan terbaik agar mampu menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Saya mengharapkan supaya para jemaah haji yang pertamanya jaga kesihatan semasa berada di Tanah Suci dan ambillah peluang-peluang yang ada ini untuk melipat gandakan ibadah kita sebab bukan mudah untuk kita berada di Tanah Suci ini dan kemungkinan hanya sekali seumur hidup. Datuk Mustafa yang juga Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan wang tunai kepada 25 bakal haji bagi Parlimen Sepanggar di Surau Al-Ikhwan Taman Kuala Manggatal. Kesemua bakal haji ini dijangka berangkat ke Tanah Suci melalui penerbangan pertama dari Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur, seterusnya ke Jeddah 31 Mei ini. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.